Assalamualaikum semua. Have you had your shake today? Have you had your game today? Saya dah dengar dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam Emma. Okey, hai. Saya ialah Coach Ikin. Boleh tak saya tahu anda semua bersiaran dari mana? Rumah. Dari rumah. Saya pun dari rumah. Saya dari Shah Alam. Shah Alam juga. Saya dari Elmina Shah Alam Kelang. Hai. Dari Kelang. Hai Kak Ikan cantik. Allah kelili. Terima kasih. Ramai ya. Noriza Batang Kali. Saya Sungai Buloh. Hai semua. Masa maju. Dari banyak tempat ya. Okey. Okay, kita bolehlah slide pertama. Maaf ya, saya hari ni just guna phone saja. Saya tak guna laptop. So minta gambar pertama saya, slide pertama. Terima kasih Syida. Okey, rahsia awet muda di usia 50-an. Okey, teruskan slide kedua. Inilah saya. Nama saya sebenarnya Rohayati, tapi dari kecil lagi dah dipanggil Ikin, sudah biasa sampailah ke sekarang pun dipanggil Coach Ikin ya. Saya lagi aktif member. Saya berusia 55 tahun. Saya ada anak 5. Itu nama anak-anak saya, umurnya usianya 18 hingga 29 tahun. Ada tak kat sini yang usia macam anak saya, 18 hingga 29, ada tak? Tak ada semua lebih daripada 29? Macam dia. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Rupi. Ada. So anda 26 Mai. Maksudnya anda ni macam anak Kak Ikin lah. Gitu. Okey, saya ni dah ada cucu tau. Saya dah ada seorang cucu. Saya berasal dari Kelantan. Siapa sini dari Kelantan? Ada ke? Hai Mama Iki. Hai Mai. Hai anak. Alright. Dan sekarang saya menetap di Elmina Garden Shah Alam. Okay, slide seterusnya. Kasih Syida. Inilah saya dulu. Tengok gambar belah kiri tu. Masa tu Kelantan juga Umi. Hai. Masa tu saya baru je berumur. Masa tu 40-an. Tengok tapi mana anda tengok lebih nampak muda? Masa saya 40-an ke saya 50-an? Cek sikit. Yang mana satu nampak lebih muda? Sekarang lebih muda. Ya ke? Sekarang saya dah 55. Alhamdulillah. Kan? Itulah sebab sebab saya dulu masa 40-an tu saya ada cabaran sebenarnya. Saya ada cabaran kesihatan. Saya ni ada migraine kronik. Saya bergantung pada ubat. Ya, dia menyebabkan hati saya jadi rosak. So, saya terpaksa makan ubat 39 biji sehari. Saya ada gastrik, saya sakit sendi, kulit saya kusam. Saya banyak cabaran menyebabkan umur saya walaupun baru 40-an nampak macam dah lebih tua. Saya juga ada berat badan yang berlebihan masa tu. Berat saya 73 kg. Padahal saya ni rendah je, 150 cm. So, bila berat macam tu kan, saya rasa macam belon. Macam apa tah? Guduk-guduk. Macam penguin jalan, tak comel sangat kan. Okey, saya juga ada cabaran kulit lah. Dulu cakap talk about finance sikit lah. Financial saya tak berapa bagus. Saya of course lah, perempuan nak cantik kan. Beli juga kosmetik, beli skincare semua. Tapi dulu sebab duit pun tak banyak. So terbelilah yang panggil timbang kilo. Itulah saya dulu menyebabkan muka saya jadi sangat teruk. So ingat ya, before saya tu saya ada cabaran kesihatan, saya ada cabaran berat badan dan saya ada cabaran kulit. So tengok gambar yang sebelah tu, yang kanan after. Nampak tak? Yang ni lebih okey kan? Betul tak? Jadi saya nak share lah. Kenapa yang setuju, terima kasih Mai. So kenapa pula yang tua tu, yang lebih berusia nampak lebih okey daripada yang muda? Padahal orangnya sama. Okey, satu ni saya nak mula share lah kan. Okey, sangat Kak Wan. Hai. Alright, satu kan saya tukar pemakanan saya. Kalau dulu, saya ni selalu makan yang tak sihat lah. Apa yang tak sihatnya? Yang tinggi karbohidrat, yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak.
ambil kafein kan, minuman berkafein. So saya tukar. Saya tukar kepada makanan yang lebih sihat, yang bernutrisi tinggi. So bersyukurlah jumpa Nutrisi Herbalife, di mana bila saya konsum dengan betul, alhamdulillah saya semakin sihat. Itu pertama sekali, saya tukar pemakanan saya. Okey. Yang kedua, saya dah orang cakap mula jaga kesihatan kulit lah, sebab kulit saya teruk kan. Tu ya, saya guna skincare lah dulu, skincare terus. Sekarang saya betulkan kepada Skin Herbalife. So nampak tak skin saya walaupun dah 55 tahun nampak lebih bagus. So bersyukurlah kan. Okey, saya pakai skincare tu 2 kali sehari. Yang penting saya mesti nak pakai pelembap sebelum saya keluar rumah. Kalau dulu saya tak kisah, kalau nak cepat saya keluar je tanpa pakai moisturizer, tanpa pakai pelembap. So cahaya direct sun kan, dari cahaya matahari yang teruk, tanpa pakai topi apa-apa, efek sangat kulit saya. Tu nampak dulu kan saya punya jeragat sangat banyak. So sekarang dia mula pudar. So thank you Skin Herbalife. Okay. So saya suggest kepada you all lah, kalau nak bagus kulit, bila nak keluar tu pastikan anda pakai pelembap, ya. Okey, tips yang ketiga yang saya nak kongsi, saya nak berkongsi saja ya, tak adalah kata riak saya cantik ke tak. Saya nak berkongsi, tengok, gambar dah keluar dah. Tu betul. Lemak banyak antara sebab kita nampak tua. Lagilah dah berusia macam saya 50-an. Tengok saya dulu bertempet-tempet spare tayar kat mana-mana. Tapi bila kita tukar saja pemakanan kepada pemakanan sihat, tak ada lagi makan lemak minyak yang banyak, nampak tak? Yang kini tu, sekarang body fat saya hanya 28-29% je. Kalau dulu mak ai 40, teruk kan? Bertempet-tempet. Itulah. So yang penting saya juga amalkan minum cukup air masak, air kosong. Kalau dulu suka minum yang manis-manis, air buah, air apa-apalah, air susu kan. Tapi saya dah tukar lah sebab saya nak hidup sihat sebenarnya, bukan hanya nak cantik tak. Jadi saya minum cukup air, saya minum 3 hingga 4 liter air sehari, air kosong. So saya selalu ingat formula lah, 25 kilo berat kita perlu minum berapa liter air? Siapa tahu? Boleh jawab. Kalau 25 kg berat kita perlu minum berapa? Syaidah, 1 liter. Yes. Walaupun saya sekarang beratnya hanya 47-48 je, tapi saya teruskan jika minum 3 hingga 4 liter air kosong sehari. Help me a lot lah. Memang kulit lagi bagus lah, nampak lebih lembab ya. Okey, yang tips keempatnya ialah bersenam. Bersenam tu saya dah berusia, tak adalah saya yang hard sangat, tak ada. Saya hanya macam berkebun sebab saya work from home. Saya ada club nutrisi home club. Jadi saya ada masa je saya berkebun. Saya suka berkebun. Pada pindah rumah ni ada laman sikit, saya berkebun. Itu saya suka. Jadi saya keluarkan peluang, saya aktif lah. Saya ni ada tempat jogging, ada track berbasikal. So itulah yang saya amalkan. Saya jogging, simple-simple je berbasikal. Dan rumah saya ni kan 2 tingkat. So saya turun naik tangga. Bagi saya nak burn kalori lah kan. Gitu. So dan yang penting saya keluarkan peluh, saya nak buang toksin. Sebab dulu saya pernah makan banyak ubat kan. Jadi saya tak nak lagi toksin banyak dalam badan saya. So saya pastikan minum air cukup dan saya juga bersenam. Kadang-kadang saya buka YouTube. Saya tengok Zumba. Nenek muda, nenek tua tapi suka berzumba. Jadi saya zumba dalam bilik je. Semualah seorang-seorang. Saya buat fun-fun je. Sebab the end in mind saya nak sihat. Saya nak cergas. Okay? Tips yang kelima saya nak share ialah kita perlu tidur awal. Especially yang macam saya ni dah 50-an, janganlah lagi malam-malam macam nak tidur tu pukul 12, pukul 1 baru nak tidur kan. Sibuk nak tengok TV lah, sibuk nak main handphone lah. So sekarang saya nombor buat macam tu. Dulu ya. Dulu tengok FB sampai malam-malam. Tengok Facebook. Tapi sekarang saya dah mula tidur awal agar saya dapat bangun lebih awal. So bila kita bangun awal pagi, kita fresh.
Kita nak solat pun tak adalah terkocah-kocah kan. Boleh on time kita solat segala, sebab perlu sangat dapatkan tidur yang cukup lah untuk kita awet muda. Alright. Apa yang saya nak share? Sekejap. Yang seterusnya, elakkan stres. Janganlah stres. Semua yang terjadi ni kan qada-qada Allah. Everything happens for a reason. So tak payahlah nak stres-stres sangat. Mesti ada sebab kan, relax saja. So jangan stres kalau anda nak awet muda. Alright. So apa yang perlu kita buat? Senyum. Cuba senyum semua. Kan kita nak relax, tak payah stres. So kita akan nampak lebih muda. Alright. Satu lagi. Tadi saya beritahu saya ni rendah kan. Tinggi saya hanya 150 cm je. Jadi kalau ikutkan chart dia, saya perlu berat untuk ideal ialah 44 hingga 48. Dulu saya pernah turunkan berat saya sampai 44. Tu yang minimum sangat. Kecil molek. Hi mentor. You're here. Alright. So bila terlalu kurus, minimum saya punya untuk ideal weight saya 44 je. Saya buat sampai 44. Punyalah nak kurus. Tapi kan apa yang terjadi bila saya terlalu kurus pada usia saya tua ni tak okey. Saya nampak lebih tua. So dengan tu saya tambahkan balik berat saya. Daripada 44, saya sekarang 47, 48. Tadi saya timbang saya 47.6. Alhamdulillah. Yang penting saya sihat. Bila badan kecil, kita ringan. Betul tak? Alright. So seterusnya, saya nak share apa lagi? Yang penting kita kenalah sentiasa bersyukur. Bersyukur pada Allah. Kita jangan dengki dengan orang, jangan ada niat yang tak bagus dalam diri kita. So bila itu berlaku, dia akan membuat kita jadi fikir, semua tak kena, semua orang tu ni. Jadi kita akan banyak berfikir, so kita akan nampak lebih tua. Nanti dahi ni semua berkedut-kedut. Jadi saya tak nak, saya fikir saya nak sihat, saya nak sentiasa muda. Walaupun saya dah 55, saya rasa setiap hari saya baca 25 je. So penting saya sentiasa bersyukur lah. Bersyukur pada Allah atas semua rezeki darinya. Bukan saja rezeki nampak muda ke tak lah. Saya biasa je sebenarnya. Tapi ramai orang kata, sebab dulu kan, ini saya share sikit. Macam saya pergi kenduri dengan suami saya. Lepas tu 24 years forever. Thank you Bila. Alright, saya pergi kenduri. Kawan suami saya, dia cakap suami saya kahwin baru. Dia cakap, oi, Cik Saleh ada isteri baru. Dia kata, bila kahwin? Macam tu. Jadi suami saya gelak lah. Dia cakap, tak ada lah. Ini memang isteri aku yang dulu satu. Macam isteri aku. Gitu. Jadi kat awak juga ya? Dia ingat isteri saya, suami saya kahwin baru. Sebenarnya itu saya. Saya tukar diri saya je. Ada juga yang macam ni tau. Macam kalau saya tegur-tegur orang kan, dia bahasakan diri dia kak. Contoh dia jemput saya nak jemput dia ke kelab nutrisi ke, saya share lah. Tak apalah kak, terima kasih kak. Apa kak ini baru. Okay, so saya pun macam kak, dia bahasakan dia kak. Saya ni macam muda dari dia. Dia tanyalah umur dia berapa kan, tapi cara tanya dengan elok lah kan. So dia cakap lah, dia 47 ke, dia 48, dah tua dah. Saya 47, saya 48, cakap gitu. Jadi saya kena hati saya, kalau gitu awak lebih muda dari saya lah. Tak payahlah pakai kad kan, macam gitu. Jadi banyaklah perkara yang macam orang ingat saya ni lebih muda macam gitu. Bukanlah saya riak, tapi orang kata. Ada sekali masa anak saya kahwin 2 tahun lepas, saya buat majlis lah, walaupun masa tu pandemik, buat simple kan, panggil sahabat-sahabat jiran dekat je, tapi ikut selfie lah. Jadi bila dia orang datang, dia orang macam gitu. Okay, dia orang cakap, tahniah Lakin, muda-muda dah dapat menantu. Padahal masa tu kan saya dah 50 lebih, apa yang mudanya? Nampak tak kat situ? Jadi dia orang sebenarnya macam tak tahu umur sebenar saya. So saya rasa dengan belah ni, dengan nutrisi, pengambilan yang teratur ni, alhamdulillah dia buat saya rasa lebih muda, lebih sihat. So slide seterusnya. Apa tu?
Claim. Okey. Okey. Sama ya. Alhamdulillah. Saya dah. Alright, ni anak saya, anak nombor 3 saya, nama dia Siti Sarah. Masih belajar lagi. Kan? Okey, sebelum gambar tadi ya. Alright. So, awak tengok, kami berbeza usia 32 tahun. Tapi awak tengok kat situ, nampak tak? Dulu masa kecil, gambar tengah tu. Dia kecil, masa dia budak, saya gemuk, tua. Tapi sekarang nampak tak? Saya dengan dia ramai jangan, mak ke kakak? Sampai macam tu. Sebab kita dah tukar gaya hidup kita. Kita dah tukar pemakanan kita. HTF lifestyle kan? Okey, so itu adalah perbezaan saya 32 tahun tapi ramai yang kata saya ni kakak dengan adik je. Gitu. Seterusnya, slide. Dengan menantu pun sama. Itulah menantu saya bersama anak dan menantu. Kan tengok saya dekat dengan menantu saya. Nampak macam begitu. Macam kakak je kan. Je perasan. So Alhamdulillah lah berkat nutrisi ni. Ramai yang orang tak tahu usia sebenar saya. So teruskan. Tengok suami saya. Suami saya pun sebenarnya ideal weight. Dia sihat. Dulu dia gemuk juga. Perut buncit. Merokok. Dulu perokok tegar sejak usia 15 tahun. Tapi berkat tukar pemakanan sihat, dia pun ideal weight, dia pun ideal fat, dia pun nampak lebih muda. Seronoklah kami sama-sama. Sama semua, sama sebaya, sama sihat, sama kurus. Okay, slide seterusnya. Itulah bila sihat semua awet muda. Betul tak? Betul tak betul? Macam pada sekolah menengah Wan Nora. Okey, kan tengok saya dengan keluarga saya. Inilah keluarga saya, anak saya 5. Yang tua tu, yang sulung tu 29. Dia pun orang kata awet muda juga. Sebab kami consume whole family tau. Satu keluarga minum. So nampak tak perubahan. Bila kita cukup nutrisi, kita look young. Anak saya 29 pun kadang orang tak tahu pun yang dia dah ada anak. Tengok tu anak saya yang Sarah pun. Kalau saya tunjuk gambar Sarah sebelum nutrisi, you mesti terkejut. Sebab dulu kulit dia kusam. Teruk, nampak tak cantik sangat. Tapi Coach Ika Nutrition Herbalife dah berapa tahun? Tahun ni masuk tahun 11. Saya start bulan 6 tahun 2011. So tahun ni 2022 kan. Bulan 6 ni cukup 11 tahun lah. Dah banyak ada nutrisi masuk dalam badan. Okay, next slide. So ini yang penting. Bila kita sihat, kita nampak muda. So kita boleh buat apa saja yang orang muda boleh buat. Gitu. So itulah saya apa? Yang penting saya cergas. Wow. Masya Allah. Terima kasih. So, alright. Yang penting saya cergaskan diri saya. Saya aktifkan diri saya. Bagi saya usia 50-an tu hanyalah angka semata-mata. Pada usia 50-an saya boleh berkuda. Saya boleh berzumba. Dan saya pernah buat 10 lagu, menari 10 lagu non-stop. Bayangkan. Ada orang umur 30-an pun dah pancit kan. Saya boleh 10 lagu non-stop. Memang gila zumba pun. Boleh main badminton. Dan saya dekat dengan klub lama saya tu ada padang. Okay, ada padang. So kat situlah saya bukanlah instructor ke apa. Saya just ajak dia orang bersenam sama-sama kat padang gitu je. Ada badminton court. Jadi saya ajar dia orang lah, kongsi dengan orang cara-cara bersenam. So seronok lah walaupun kita dah berumur, kita membantu orang. Saya suka main bowling. Hidup saya, life saya ni memang gitu je. Saya tak nak fikir banyak, tak nak stress-stress. Saya selalu enjoy bersama keluarga saya, bersama tim saya. Macam tu, main bowling, pergi berenang. Macam tu lah. Okay, next. Inilah yang saya, ni touching sikit. Okay. Rupanya mentor saya ada dalam ni ya. Saya tak tengok siapa yang join. Okay, terima kasih banyak-banyak pada coach saya, pada mentor saya yang memperkenalkan nutrisi kepada saya, yang membantu saya sampai saya jadi sihat, saya jadi kurus, saya jadi macam saya sekarang. Jadi terima kasih kepada Coach Evelyn. Itu ialah coach saya yang banyak guide saya, banyak sangat luar biasa. Kalau dengan kisah dia pun memang best sangat. So dia jauh di Kota Damansara tapi dia boleh datang ke Subang tempat saya tinggal ni, Subang untuk timbang saya.
So bagi dia tak ada alasan, dia bantu saya sampai tahap tu. Dan mentor saya tu tadi Lintan, dia ialah Millionaire Team 7,500 RO. So jom semua doakan mentor saya jadi presiden tim tahun ni. Boleh ya? Amin. So saya rasa itu sajalah perkongsian saya pagi ni. Salah silap semua tu silap saya, yang baik tu dari Allah, yang buruk tu dari kelemahan saya sendirilah. Saya minta maaf ya. So masih ada masa ke? Ada masa sikit lagi. Ada nak tanya apa-apa bolehlah tanya. Thank you ya Lin. Ada lagi masa Kak Ikin. Bolehlah kalau nak Q&A. Ada lagi 15 minit. Jika ada sesiapa yang nak bertanya, boleh. Silakan. Ya. Ataupun mungkin ada yang dah ternampak soalan untuk Kak Ikin. Ada soalan lah ya. Mana ya? Cuba ulangnya apa? Apa rutin harian Coach Ikin? Satu-satu yang mana satu saya nak jawab ni. Let's help more people become healthier and happier. Yes. Soalan yang mana ya? Okay, soalan dia apa rutin harian Coach Ikin dari segi pemakanan dan nutrition? Rutin harian saya. Okay. Pagi, of course saya bersarapan dengan nutrisi. And saya kalau untuk Herbalife ni saya ambil semua. Saya pastikan saya dapat cukup balance. Saya punya sarapan, shake saya ialah 3 scoop. Saya akan tambah 2 F3 protein dan saya akan tambah 2 fiber. Itu untuk shake saya. Lepas tu saya akan, pertama saya akan minum collagen dulu pagi. Untuk lebih ambil muda, Ceh. Tak bosan ke 11 tahun makan? Nanti ada saya jawab ya, Zul. Alright, so saya akan ambil pertama bangun tidur, saya akan ambil collagen dulu. Lepas itu saya akan ambil aloe vera, saya campurkan dengan NW formula. Saya ambil shake, 3 F1, 2 F3 protein dan 2 fiber. So makan tengah hari saya makan sihat lah. Pemakanan saya, satu keluarga saya amalkan makan sihat. So kalau you tengok gambar kami sekeluarga, Alhamdulillah kami ideal weight lah. Okay, dan nampak sihat kan? Sebab makan benda sihat. Makan suku-suku separuh, macam tu lah. Simple, tak payah MP kan Kak Ikin? Yes. Jadi samalah yang awet-awet muda ni kan Kak Ikin kan? Sama je bancuhan. Samalah bancuhan saya dengan Kak Ikin. Wow. 2 F1, 2 fiber, 4 F1, 2 F3 and fiber 1 atau 2. Tu yang awet muda tu kan Kak Ikin? Itu yang best kan? Alright, so soalan seterusnya, macam mana Kak Ikin encourage family untuk sama-sama minum nutrition Herbalife? Okay, macam ni. Sebab dia orang kan tahu saya kan pernah sakit. Saya kronik tahu sebab saya ada masalah hati. Saya kena buat pembedahan. So saya tinggalkan keluarga saya, dia orang kecil-kecil. So semua pun huru-hara bila saya sakit. Suami saya kerja pun terpaksa alihkan masa untuk saya untuk kerja lagi. So semua jadi huru-hara bila sakit. So dari situ saya selalu cakap kat keluarga saya, awak nak sakit macam ibu ke? Itu je soalan saya. Awak nak sakit macam ibu ke? Awak nak makan 3/9 biji ubat macam ibu ke? Awak sanggup? So kalau tidak, awak makan sihat. Ni semua ni free je. Saya tak minta awak bayar pun. Makan sekarang. Macam gitulah. Betul Kak Ikin. Kena pasakkan kita nak menua dengan sihat. Kan kita nak bebas ubat di hari tua kan? Betul. Apalagi yang orang-orang 50-an macam kita ni perlukan selain daripada tidak menyusahkan orang lain kan? Kalau demam batuk tu okey lah Kak Ikin kan? Betul. Okay. Next Kak Ikin. Satu lagi soalan yang tadi Kak Ikin dah baca. Tak bosan ke 11 tahun minum Herbalife hari-hari 365 hari? Tak bosan ke Kak Ikin? Kalau dia boleh buat kita sehat, kita cantik, perlu rasa bosan ke? Lain lah kalau kita minum tu buat kita jadi gemuk, sakit, letih, lesu. Saya tak nak lah. Tapi kan result kan okey, semua orang kan terkejut. Jadi saya suka lah. Jadi saya teruskan. Tak ada bosan, tak ada bosan. Kan, kan. In mind, sehat and in mind. Ya, betul. Lepas tu lagi satu kita ada 6 flavor. Tak sempat nak bosan bikin kan? Ya betul. Campur kita kena kreatif untuk buat kan sarapan kita tu jadi sihat. Jadi sedap kan Kak Ikin. Alright. Betul. So kebanyakan ada satu lagi soalan.
Ya. kebanyakan wanita bila dah masuk 40-an ada cabaran hormon. Macam mana Kak Ikin melalui cabaran hormon ni? Ini perfect untuk kita 40-an ni. Ada lelaki ramai kat sini ni. Tak apalah, saya share je. Kalau you all nak tahu, saya masih lagi datang kek. Yes. 55 tahun. Malu kan? Ini benda yang normal. Tapi ramai orang dah menopause bila 40 lebih, late 40s kan, dia orang dah mula menopause. Tu mungkin sebab pemakanan dia orang. Saya walaupun dapat cucu, saya masih lagi datang. Biasa. So saya rasa itu berkat pemakanan saya yang sihat lah. Yes, terima kasih Kak Ikin. Betul Kak Ikin, sebabnya saya ada doktor yang beritahu saya juga antara punca-punca kenapa ada wanita yang cepat menopause kerana tidak menjaga pemakanan. Tapi bukan bermaksud kita menjaga pemakanan pada usia 45. Kita bukan bermaksud jaga pemakanan kita hari ni, result dia besok. Kita konsisten kan Kak Ikin kan? Kak Ikin pun ambil masa 11 tahun macam saya. Lalu macam saya nak masuk 7 tahun dah. Dan nak masuk 7 tahun. Actually kan saya dapat result yang bagus dalam masa 5 bulan. Saya dah okay, settle semua dah. Ideal weight, ideal fat, semua dah okay kan. Visceral fat pun 4. Saya seronok dan saya kekal. Itu yang mahal tu. Ramai orang boleh turun berat, boleh sihat, tapi susah nak kekalkan, betul? Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat kekalkan berat badan saya, kekalkan ideal fat, semualah. Kekal selama 10 tahun. Ni nak masuk 11 tahun, saya sangat bersyukur lah. Kan penting bersyukur baru kita awet muda. Okay, jadi Kak Ikin, apakah improvement Kak Ikin setelah Kak Ikin dapat, maksudnya bila Kak Ikin dah turun berat badan, improvement daripada segi rohani ke, maksudnya macam perasaan ke, feeling ke, ataupun macam mana Kak Ikin dia punya improvement lah selain daripada turun berat, improvement kesihatan, adakah improvement selain daripada tu bila Kak Ikin dah jaga pemakanan Kak Ikin dengan nutrition? Improvement. Ini soalan daripada saya. Rawat. Okey lah. Kan kita solat pun lagi bagus kan. Bila kita sihat, ideal weight, kita naik turun tangga pun. Macam tu kan masa awak? Semua pun improve baik. Saya boleh jogging, laju. Macam tu kan masa awak? Yang mana saya kurang faham. Betul. Jadi banyak sangat improvement. Okay, so macam Kak Ikin ada cabaran kesihatan kan. Jadi apa lagi yang kita harapkan selain kita dapat kembali pulih dan sihat dan harmoni dengan keluarga. Jadi bila kita dah dapat improve kesihatan tu yang Kak Ikin kata, kita pasakkan dekat keluarga, awak nak sihat ke tak? Kan? Bil hospital mahal kan Kak Ikin kan? Mahal. Dulu dah 16,000 melayang. Sekarang katanya kalau masalah hati mungkin 40,000 ke atas. Nak cari duit ke mana? Jadi saya cakap kat tim saya kata selagi awak tak ada duit, lagi awak perlu jaga kesihatan. Sebab kos perubatan tinggi. Sanggup mana nak cari duit kat mana? Bila sakit, jaga makan sekarang. Saya cakap gitu. Okay, betul-betul. Sebabnya sekali pergi visit mesti dapat dalam RM100. Tapi maksudnya lagi betul. F1 kita 100 sama je harga kan dengan perubatan. Okey, Kak Ikin ada tak cabaran senggugut ke? Senggugut dulu masa muda tapi bila dah kahwin tak ada senggugut lagi lah. Okay, so kita ada masa lagi mungkin dalam 5 minit. Jika ada sesiapa yang nak tanya soalan ataupun saya terlepas pandang dekat atas ni, boleh. Ada tak lagi mula? Okay, sila. Sementara masih ada masa ni. Kak Saedah tadi ada soalan ni. Soalan Kak Saedah, apakah suplemen yang Kak ambil selain daripada Herbalife? Apakah makanan tambahan? Ida Burhan. Alright, suplemen. Ya, boleh Ida. Tambahan yang coach makan untuk tambah berat badan. Tambah berat? Tadi kan Kak Ikin kata Kak Ikin dah terlalu kurus. Semuanya nak naikkan balik berat badan tu. Senang je. Maksudnya saya gemuk, lepas tu saya turunkan berat sampai kurus sangat. Lepas tu saya naikkan balik. Masa tu kan saya ambil apa? Of course lah, daripada nutrition ni saya ambil suplemen. Saya ambil kalsium. Sebab bila kita turunkan berat, biasanya tulang kita mula turun juga.
Jadi saya ambil kalsium yang paling saya suka. Saya juga ambil multivitamin sebab dia ada tambahan lagi 20 nutrien untuk saya lebih cantik, lebih sihat. Ada saya ambil juga. Apa lagi saya ambil ya? Yang terbaru yang sekarang ni saya ada ambil sel activo, saya ada ambil garlic, saya ada ambil omega 3 sebab saya ada cabaran lemak yang banyak kan. Jadi saya ambil omega 3 juga. NW formula masa saya cerita tadi lah, pagi-pagi saya sudah ambil aloe dan NW. Nak tidur malam pun saya ambil NW. Alright, so bagus betul Kak Ikin. Saya pun sekarang ni memang sentiasa bagi tahu bila kita dah berumur 45 atau 40-an ke atas, taklah ambil selektivo kan. Bagus untuk sel badan kita lah. Ya, betul. Okay. Alright, so ada lagi ke soalan untuk Kak Ikin yang nampak muda daripada usianya? Terima kasih. Bila sihat kita awet muda. Jadi macam mana ni? Siapa yang nak awet muda lagi? Boleh ada satu soalan lagi yang last. Kita ada lagi 5 minit. Jadi Kak Ikin tak rasa ke bila Kak Ikin berbelanja untuk nutrition yang kita ambil sekarang ni, Kak Ikin tak rasa ke dia membebankan Kak Ikin? Atau rasa macam setiap bulan aku nak kena spend banyak-banyak macam ni. Ada tak? Apakah macam mana? Pernah tak rasa macam tu? Ataupun kalau ada orang tanya, apakah jawapan Kak Ikin? Saya macam ni je. Saya selalu ingat bila saya sakit lagi banyak keluar, kos lagi tinggi, kos perubatan lagi tinggi. Saya tak rasa pun yang saya ambil ni setinggi kos perubatan saya dulu. Jadi macam ni, kalau you nak tahu, actually sebelum Herbalife saya hanyalah seorang pengasuh saja. Talk about income ya. Saya hanya seorang pengasuh, tak sihat gemuk semua. Income saya hanya RM660 je sebelum Herbalife. Tapi sebab saya nak sihat, saya tak sanggup lagi makan ubat 39 biji sehari, saya ambil juga. Dan Alhamdulillah bila saya konsum dengan bagus, result saya keluar, semua orang terkejut. Dan dia orang mula konsum bersama saya. So dari situ saya dah menjana pendapatan. So bila saya ada duit, saya tak rasa rugi lah. Tak rasa mahal pun benda ni. Sebab di samping saya keluar untuk saya sihat, saya dapat masuk lagi daripada Herbalife. Gitu. Wow, padu lah jawapan Kak Ikin. Kan Kak Ikin kan, jadinya kita nak minum benda sihat tu, jadi kita kena cari jalan macam mana kita nak tambahkan supaya kita dapat consume benda ni sedaya kita boleh lah kan. Kalau boleh saya sama jawapan macam saya juga, sampai bila kau nak minum Herbalife? Sampai bila. Sebab dia memberi banyak improvement kepada kita kan Kak Ikin kan. Alright Kak Ikin, ada satu lagi soalan. Last soalan lah. Okay, berapa kerap kita boleh minum collagen drink powder kita yang awesome sedap tu Kak Ikin? Saya tak tahulah yang berapa kerap sebenarnya. Tapi saya ikut yang saya buat lah kan. Sehari saya ikut yang saya bukan yang saya dari Herbalife. Saya sepatutnya satu gelas tu 2 scoop. Ada scoop dalam tu kan. Tapi saya minum 4 scoop. Saya minum 4 scoop. Saya minum 4 scoop sekali sehari je. Tapi sekali sehari sebelum saya sarapan. Maksudnya sekali bancuh? Sekali bancuh 4 sudu. Dalam air segelas, air sejuk. Dan saya ambil sekali sahaja sebelum sarapan. Masa perut saya kosong. Sekali tak ambil. Okay, so produk ini tidak bertujuan untuk mendiagnose atau merawat apa-apa penyakit ataupun hasil individu adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi bila kita nak konsum sesuatu, kita kena faham kenapa kita konsum. Kan kan? Jadi kita tak boleh membuta tuli lah kata orang kata. Membuta tuli untuk minum. Nampak Kak Ikin comel, saya pun nak beli collagen juga. Beli. Jadi konsak dengan tu sangat. Sebab collagen Herbalife memang luar biasa. Memang saya rasa sangat kulit saya semakin bagus walaupun saya sudah tua. Saya rasa sangat. Saya seronok lah kan. Sebab abang lagi sayang. Yang penting tu. Syarif angguk. Setuju tak Syarif? Nanti abang tak Syarif. Setuju tak Ustaz Man? Kan? Okey. Jadi kita diam jangan cakap Abang Saleh kita perlu disayangi kan Kak Ikin kan? Okey, so itu saja kita punya OBC hari ini. Maybe kita tak ada nampak Coach Ida. Coach Ida ada apa-apa untuk conclude ke OBC kita hari ini? Silakan Coach Ida. Thank you Coach Ikin, thank you Coach Syed. Masya Allah, rasa
hari ni perkongsian yang luar biasa kan. Siapa rasa macam tu, boleh tak share dekat chat. Thank you Coach Ikin. Thank you Coach Ikin. First time tau kita bawakan Coach Ikin dalam OBC. So insyaAllah sebab jarang-jarang kan kita ada coach yang share tentang pengalaman, story dia sendiri. Kan biasa kita dapat biasa tips, tapi yang ini story from dari hati lagi kan. So insyaAllah siapa rasa macam nak more sharing macam ni lagi, boleh tak komen saya nak kan. Alright, so insyaAllah kita akan bersiaran setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Ni platform untuk kita bawa lebih ramai. Kita nak memberi value kepada new leads. Kita nak beri value pada mungkin orang-orang yang macam dia nak ikut dah apa yang kita buat, tapi macam betul ke. So it's okay, kita just give value. CTD OBC adalah untuk kita memberi value. So thank you semua untuk yang masih stay sampai pukul 10 dah kan. So thank you everyone. Thank you Coach Ikin. Thank you sudi terima jemputan tim OBC. Thank you Coach Syed. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Ramai orang membelinya, bunga-bunga jualannya si Ayu, gadis Ayu. Datang seorang pemuda dapat melebur hatinya memetik. Oh cintanya kini berjalan dengan pasangan, tak hirau lagi dengan jualan. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis Ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis Ayu. Berlenggang dia berjalan, si gadis desa yang manja jelingan, yang manja. Menuju dia ke kota, di tangannya penuh bunga, di hati penuh cinta. Berbagai macam bunga dibawa untuk dijual di kedai mama. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis Ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis Ayu.